Tajuk kita ialah pembiasan cahaya dalam air. Okey, sekarang ini ada satu magic ya. Okey. Ada mangkuk, ada kunci, kita masukkan kunci dalam mangkuk. Kemudian kita masukkan air, kamera statik di tempat yang sama, kamera tak berubah-ubah. Apa magicnya? Apa tu? Ada tak nampak sesuatu? Air terus masukkan. Ingat ya, kunci ni bahan logam. Ianya tenggelam, tak timbul. Apa magicnya? Tadi kita tak nampak kunci, sekarang kita dah nampak kunci. Kenapa tu? Okey. Terangkan pemerhatian anda tentang magic tadi. Ingat pelajaran yang lepas tentang pembiasan cahaya. Boleh tak dikaitkan? Okey. Mula-mula kunci kita tak lihat dalam mangkuk. Kita tak dapat lihat. Bila kita masukkan air dalam mangkuk, pada satu ketika kita dapat melihat kunci itu. Dapat idea dah? Okey, apa penerangannya? Okey, tak apa. Dah habis pelajaran kita nanti, fikirkan apa jawapannya. Okey. Jadi sekarang ini ya, kita nak lihat pembiasan cahaya ini dalam kehidupan kita. Iaitu kita dapat lihat dasar kolam renang kelihatan cetek apabila kita melihat daripada tepi kolam tersebut. Kita berdiri di tepi kolam, kita pandang ke dalam kolam, kita dapati dia punya dasar tu agak cetek daripada kedalaman kolam renang itu yang sebenarnya. Okey. Jadi ini melibatkan pembiasan cahaya, iaitu udara dengan air. Okey. Jadi mula-mula kita perlu tandakan sempadan. Sebelah atas ni adalah udara. Indeks pembiasannya 1.00. Bahagian bawahnya adalah air. Indeks pembiasan air 1.33. Jadi udara kurang tumpat, air lebih tumpat. Ini penting supaya kita ada idea. Sudut mana yang lebih besar. Ya. Okey. Udara, cahaya lebih laju. Air, cahaya kurang sedikit lajunya. Okey. Kemudian kita perlu tandakan garisan normal yang berserenjang dengan sempadan antara dua medium. Ya. Okey. Kemudian ingat, cahaya daripada objek akan sampai kepada kita, sampai kepada mata. Jadi objek kita ialah dasar kolam renang. Objek kita ialah dasar kolam renang. Maka ini adalah dasar kolamnya. Ambil satu titik sebagai rujukan, sebagai dasar kolam renang. Kita buat satu garisan. Kepada persilangan garisan normal dan juga sempadan dua medium. Jadi ini adalah sinar tuju. Ya, daripada objek tadi kepada permukaan air. Ya. Jadi letak nombor 1. Ini dah dahulu prosesnya.
sinar cahaya daripada objek menuju kepada permukaan air. Kemudian sudut tuju antara sinar tuju dan juga garisan normal. Ini sudut tuju bagi air. Kemudian pada permukaan air ini, ya, cahaya tadi akan menuju kepada mata kita lah. Jadi bagaimana sinar pembiasan ini? Adakah ianya mendekati normal ataupun menjauhi normal? Jadi medium kita daripada yang tumpat kepada kurang tumpat, bermaksud sinar pembiasan ini akan menjauhi normal. Sudut ini akan lebih besar lagi daripada sudut tuju. Okey, jadi terluka itu sudut yang lebih besar lagi. Sinaran cahaya daripada permukaan air kepada mata si pemerhati. Baru sampai cahaya kepada pemerhati. Mula-mula cahaya daripada objek pergi kepada permukaan air ataupun sepadan medium. Lepas itu sinar cahaya mengalami bengkok, di mana sinar ini akan menjauhi normal di sini, baru sampai cahaya kepada mata. Lepas itu, mata tadi akan menjejaki semula cahaya yang ia lihat, tetapi dalam bentuk garis yang lurus. Ya, nombor 3. Yang ketiga ni adalah mata tadi menjejaki cahaya tadi. Nombor 3 ni. Dan ianya akan terus. Kita gunakan garis titik-titik. Sehingga mana? Sehingga objek bawah ini, ya, sebarislah sini, sebaris. Jadi ini yang merupakan image dasar kolam kedudukan. Kita cuma ambil satu titik sajalah. Jadi inilah image dasar kolam yang kita lihat daripada tepi kolam renang. Jadi sekarang ini adalah merupakan dalamnya yang sebenar kolam renang itu. Ini adalah dalam ketara yang kita lihat. Di mana berlakunya pembiasan cahaya. Okey? Jadi itulah sebabnya kita melihat kolam renang itu lebih cetek daripada kedalamannya yang sebenar. Okey, kita ulang semula penerangannya. Okey, pertama, cahaya yang pertama daripada dasar kolam tiba ke permukaan air. Kemudian cahaya yang kedua ini, iaitu daripada permukaan air, cahaya dibiaskan menjauhi normal sehingga kepada mata si pemerhati. Kemudian mata tadi menerimalah cahaya yang nombor 2. Kemudian mata menjejaki semula cahaya dalam garis lurus. Nombor 3. Dan melihat imej itu sebagai dasar kolam yang kelihatan cetek. Okey. Sekarang ini pula ikan kelihatan lebih dekat kepada pemerhati. Jadi sekarang ini kita berada di bahagian udara. Ikan yang berada di bahagian air. Okey, tadi adalah dasar kolam, sekarang ni ikan pula. Jadi udara, indeks pembiasannya adalah 1.00, ianya kurang tumpat, dan indeks pembiasan air ialah 1.33, ianya lebih tumpat lagi. Okey. Jadi mula-mula daripada objeknya, cahaya tadi bermula daripada objek. Sepatutnya asalnya mesti ada sumber cahaya. Sumber cahaya itu adalah matahari.
Matahari, sinar tadi pergi kepada objek. Ikan ni lah. Daripada ikan ini, sinar cahaya tadi, ya, kita panggil sinar tuju tadi menuju kepada permukaan air. Itu sempadan dan juga garis normal. Di sini, di udara, ianya kurang tumpat. Maka apa berlaku pada had laju cahaya? Maka had lajunya akan bertambah di udara. Apabila had laju bertambah, apa jadi pada sudut pembiasan? Sudut pembiasan ini akan jadi lebih besar lagi kerana sinar pembiasan menjauhi normal. Di sini mengalami pembengkokan cahaya. Ya. Ini adalah sinar yang satu. Sinar dua ini yang membengkok menuju kepada mata. Baru mata dapat cahaya. Ya. Jadi setelah itu mata tadi menjejaki cahaya yang ianya lihat, yang nombor 3 ni, ya. Mata tadi menjejaki cahaya yang ia lihat, tetapi dalam garisan lurus. Itu sebabnya image ini berada pada sebelah atas objek tadi. Maksudnya ianya akan dapat lihat ikan tu lebih dekat daripada sebenarnya. Ya, jadi image ini berada di sebelah atas objek. Kita dapat lihat ikan lebih hampir kepada kita. Okey. Keterangannya, mula-mula sinar yang pertama cahaya daripada ikan tiba ke permukaan air, dan cahaya yang nombor 2 iaitu sinar pembiasan menjauhi normal sehingga kepada mata pemerhati. Mata pula, ya, ianya menerima cahaya. Kemudian mata tadi menjejaki semula cahaya tersebut dalam bentuk garis lurus dan ianya melihat image ikan, ya, lebih tinggi kedudukannya di atas berbanding dengan ikan yang sebenar. Jadi ianya lihat ikan itu lebih dekat kepadanya berbanding dengan ikan yang sebenar. Okey. Bagaimana rod aluminium ini? Ianya mengalami bengkok. Ianya bengkok kerana image-nya lebih di atas daripada rod yang sebenar. Ya, rod itu di bawah, tetapi image yang kita lihat adalah ke atasnya. Itu sebab kita dapat lihat rod ini menjadi bengkok. Boleh kaitkan dengan dasar kolam renang tadi dengan ikan. Kita akan dapat lihat image-nya ke atas daripada objek yang asal. Okay, kesimpulannya. Contoh pembiasan dalam kehidupan seharian. Dasar kolam renang kelihatan cetek. Ikan kelihatan lebih dekat kepada pemerhati berbanding keadaan sebenar. Rod kelihatan bengkok dalam besen yang berisi air. Dan pelajar perlu tahu bagaimana untuk melukis rajah sinar pembiasan cahaya dalam air. Sekian sahaja pelajaran kita pada kali ini.